Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan mahkamah yang paling mengecewakan Najib. Permohonan Najib untuk bantahan awal terhadap permohonan AG berkait dengan tahanan rumah ditolak. Wow, ini berita yang paling menggemparkan kita. Mahkamah Persekutuan berkata keputusan Mahkamah Rayuan membenarkan bukti baharu boleh dirayu kerana ia akhirnya akan melupuskan hak pihak-pihak. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak bantahan awal dibangkitkan pasukan pembelaan Najib bagi bahawa rayuan pihak pendakwaan berhubung tahanan rumah bekas Perdana Menteri itu adalah tidak cekap. Dalam usul yang difailkan minggu lepas, Najib berkata, perkara rayuan itu bersifat interlokutori kerana ia bukanlah akan melupuskan hak peguam negara sebagai pihak yang terkilan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Bagi mereka yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini supaya anda dapat produk yang murah, berkesan dan sekarang ini ramai orang yang memberikan testimoni yang baik. Harganya murah kerana sempena raya ini ada promosi. Sediakan payung sebelum hujan. Jangan pula sampai nanti raya anda pula tiada persediaan langsung untuk penyakit-penyakit masalah seperti itu. Jadi tekan butang produk yang ada dalam video ini. Saya tak jual, saya hanya kongsikan kepada anda. Baiklah saudara-saudara sekalian. Dalam usul yang difailkan minggu lepas itu, Najib berkata, perkara rayuan itu bersifat interlokutori kerana ia bukanlah akan melupuskan hak peguam negara sebagai pihak yang terkilan. Namun demikian, Mahkamah Persekutuan bantahan awal Najib terhadap permohonan AG berkait tahanan rumah ditolak. Oleh itu, pihak pembelaan berhujah bahawa keputusan Mahkamah Rayuan tidak boleh dirayu. Bagaimanapun, panel 3 hakim Mahkamah Tertinggi dipengerusikan Hakim Besar Malaya Hasna Hasim tidak bersetuju sambil berkata keputusan Mahkamah Rayuan membenarkan Najib mengemukakan bukti baharu dalam rayuannya akhirnya telah melupuskan hak pihak-pihak. Oleh itu katanya, ia adalah keputusan muktamad mengikut maksud Seksyen 3 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Oleh itu, bantahan awal ditolak dan kita akan terus mendengar permohonan kebenaran, kata Hasna, yang bersidang bersama Hakim Zabaria Yusuf dan Hanipa. Pada 6 Januari, Mahkamah Rayuan memberi kebenaran kepada Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan melaksanakan titah tambahan yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu yang membenarkan beliau menjalani tahanan rumah. Hakim Firuz Jafril dan Az-Zahrari Kamal Ramli berpendapat keputusan Mahkamah Tinggi bahawa afidavit Najib adalah berdasarkan keterangan kabar angin tidak boleh bertahan berikutan bukti baharu dikemukakan. Mereka berkata Najib telah memperoleh salinan addendum itu yang dikeluarkan oleh Sultan Pahang ketika menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16 selepas perbicaraan Mahkamah Tinggi. Hakim Aziza Nawawi yang mempengerusikan panel Hakim Mahkamah Rayuan tidak bersetuju dengan Mahkamah Tinggi adalah betul dalam memutuskan bahawa perintah Mendamus tidak boleh diberikan terhadap lembaga pengampunan. Aziza berkata, tiada peruntukan undang-undang yang boleh membuat lembaga mengesahkan atau mendedahkan kewujudan perintah pengampunan termasuk titah addendum atau tambahan. Bantahan awal Najib terhadap permohonan AG berkait tahanan rumah ditolak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini kejutan besar. Adakah Najib akan keluar daripada penjara dan akan pulang beraya? Wah, ini betul-betul tak pernah kita dengarkan. Hari ini di dalam Malaysia kini, laporannya 600 banduan pulang beraya. Sedihnya, malangnya, duka citanya, Najib mungkin terkecuali. Aduh, ingatkan Najib boleh beraya pulang beraya bersama dengan Rosmah dan anak-anak lah kan.
Rupa-rupanya Najib mungkin terkecuali. Entahlah kenapa, ikuti terus ulasan ini untuk mengetahui kenapa Najib mungkin terkecuali daripada 600 banduan yang boleh pulang beraya itu. Sebelum itu, siapa yang ada masalah kencing manis, tinggi darah, dan gout, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Tekan butang itu percuma dan Anda tak perlu bayar apa-apa. Anda hanya perlu tekan dan memilih mana produk yang Anda mau dan beli di sana. Semua produk itu saya kongsi, saya bukan jual ubat, saya kongsi kepada Anda kerana ramai sudah yang membeli produk ini. Mereka kata sangat bagus dan sangat baik. Harganya yang pula murah, sekarang promosi sempena Hari Raya. Cepat beli sebelum stok habis dan yang lebih penting sediakan payung sebelum hujan. Takut-takut nanti masa raya pula Anda tiba-tiba kena gautkan. Palis-palislah, nanti kalau gaut susah. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Baiklah, kita teruskan. Kenapa Najib mungkin terkecuali daripada beraya, pulang beraya? Kenapa ya? Seramai 601 banduan dari 34 institusi penjara seluruh negara bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga menerusi program pelepasan banduan secara lesen PBSL Ishan Madani, inisiatif Jabatan Penjara yang menekankan aspek pemulihan insani. Bagaimanapun, terdapat alasan untuk mempercayai bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang berusaha untuk menjalani tahanan di rumah tidak termasuk senarai banduan yang dibebaskan secara lesen. Jabatan Penjara memaklumkan mereka yang dibebaskan berusia antara 21 hingga 68 tahun. Najib pula bakal mencecah usia 72 tahun ini. Jadi maknanya Jabatan Penjara sudah pun memberikan hint, sudah memberikan petunjuk bahawa Najib akan kecewa. Dia tidak akan dapat bersama dengan Rosmah dalam menyambut raya di kampung atau di rumah. Kerana yang diumumkan hanya 21 tahun dan 6 hingga 68 tahun. Malangnya Najib berusia 72 tahun. Jabatan Penjara berkata mereka yang terpilih telah digelar sebagai orang bebas berlesen OBB setelah memenuhi pelbagai kriteria ketat seperti tingkah laku baik, penglibatan aktif dalam program pemulihan, serta pertimbangan risiko keselamatan kepada rakyat atau masyarakat. Pelaksanaan PBSL dibuat berdasarkan peruntukan di bawah Akta Penjara 1995 yang membenarkan pelepasan bersyarat kepada banduan bagi tempoh tertentu sebelum tarikh tamat hukuman sebenar. PBSL Ishan Madani ini bertujuan memberi peluang kedua kepada banduan yang telah menunjukkan perubahan positif selain memperkukuh ikatan kekeluargaan dan membantu proses integrasi semula ke dalam komuniti, jelas Jabatan Penjara pada kenyataan hari ini. Pelepasan ini juga bukan bersifat mutlak. Banduan yang dibebaskan akan terus dipantau dan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu oleh pihak penjara bagi memastikan pematuhan dan pencegahan pengulangan kesalahan. Kerajaan telah giat melaksanakan pelepasan banduan secara lesen sejak tahun 2022 sebahagiannya bagi menangani isu kesisakan dalam penjara. Najib kini berdepan pembicaraan di mahkamah untuk dibenarkan menjalani tahanan di rumah. Sesuatu yang telah diperkenankan kepadanya melalui titah diraja oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu. Titah tersebut merupakan tambahan addendum kepada perintah pengurangan hukuman penjara dan denda dalam kes SRC internasional daripada 12 tahun penjara dan denda 210 juta kepada 6 tahun penjara dan 50 juta ringgit. Namun begitu, timbul persoalan tentang kesahan titah addendum itu memandangkan ia dikeluarkan di luar mesyuarat lembaga pengampunan. Dalam pada itu, program PBSL bukanlah sesuatu yang baru. Sejak diperkenalkan semula pada Oktober 2020, ia telah memberi peluang kepada ribuan banduan untuk kembali ke pangkuan keluarga secara bersyarat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.